Okey, kita kembali di dalam podcast Meh Dengar Jap Jelajah Media Digital Johor bersama dengan daerah Batu Pahat. Kalau sebelum ni kita telah pun membincangkan tentang asal-usul nama Batu Pahat, tujuh bukit dan juga pasal parit. Kalau nak tahu berapa panjang parit di Batu Pahat, tengok part 1 tu. Okey? Dan kali ini Farah, kita masih lagi bersama dengan Yang Berbahagia Tuan Haji Zainur bin Adani, Pegawai Daerah Batu Pahat. Terima kasih Tuan Haji masih lagi setia bersama dengan kami. Jadi Tuan Haji, kalau biasanya kita nak ke Batu Pahat ni, yang terlintas biasanya lah orang akan cari kerepek. Dia orang akan pergi ke arena warna hitam tu, kalau di hitam. Dan dekat mana sebenarnya tumpuan perniagaan kerepek ni bermula? Boleh Tuan Haji ceritakan sedikit macam mana orang Batu Pahat ni dia orang boleh memulakan perniagaan berasaskan kerepek ni, Tuan Haji? Baik, terima kasih. Kalau kita tengok sesi yang pertama yang lepas, memang daerah Batu Pahat ni adalah salah satu daerah yang dari segi aktiviti ekonomi yang utama adalah pertanian. Jadi oleh kerana produk-produk itu telah pun ada, produk mentah tu, seperti pisang, ubi, keladi, dan dengan sebab itulah maka industri hiliran berterusan di daerah Batu Pahat ni. Dan daripada dulu hingga sekarang kalau kita sebut je Batu Pahat memang terkenal dengan hub pemprosesan makanan ataupun industri IKS ini. Dan ini yang saya sebutkan tadi, keupayaan daerah Batu Pahat ini untuk sustain mengeluarkan industri IKS pemprosesan makanan ini adalah disebabkan oleh bahan mentah yang mudah diperolehi, khususnya di daerah Batu Pahat itu sendiri. Jadi semakan pejabat daerah yang telah pun dibuat, sementara kita nak mewujudkan direktori IKS dan juga pelancongan tu, lebih daripada 500 pengusaha-pengusaha IKS yang ada di daerah Batu Pahat ini. Meriah tu. Yang paling terkenal lah, saya boleh sebut 1-2 syarikat. Ashar Food Sendirian Berhad yang di Rengit tu. Kalau kita lalu je jalan Rengit ke Pontian tu, memang kita akan jumpalah Ashar Food ni. Dan juga Saleh Food Sendirian Berhad yang terdapat di Parit Kemang, Senggarang. Begitu juga RBB Sendirian Berhad yang ada di Jalan Air Hitam, Yomping. Dan Siti Raya Food Sendirian Berhad di Rengit. Dan banyak lagi lah, kalau nak saya sebutkan memang banyak lah industri IKS ini yang mengeluarkan, yang memproses makanan daripada mentah menjadi makanan ringan di Batu Pahat ini. Kalau nak tahu kena pergi Batu Pahat lah kan, nak beli kerepek. Ya, betul. Kita tengok industri kerepek ni, kita dapat sambutan setiap kali raya. Raya je orang macam kerepek lah. Sekarang kuih raya pun dah kurang. Orang akan cari kerepek, senang hidang dekat orang kan. Jadi adakah dia yang memberikan impak besar kepada Batu Pahat dalam industri kerepek ni? Dari maklumat yang saya dapat lah, produk-produk kerepek ni bukan sahaja dipasarkan di tempatan untuk pengguna-pengguna tempatan. Bahkan produk kerepek kita ni sebenarnya ada yang dah kita ekspor ke luar, khususnya ke Singapura. Jadi oleh sebab yang demikianlah, pihak kerajaan telah pun, khususnya Majlis Perbandaran Batu Pahat telah pun mengadakan satu pusat untuk pengumpulan IKS ini. Kalau kita perasan benteng yang ada di Batu Pahat tu, yang dulunya terkenal dengan Bariani Mak Sah tu, yang depan tu, di Peserai. telah pun di Peserai tu telah pun beralih ke bangunan yang satu lagi yang berdekatan dengan tebing sungai itu. Itu bagi zon untuk restoran dan juga tempat makan lah. Bangunan yang lama tu Majlis Perbandaran Batu Pahat telah pun mengubah fungsinya dan memugarkan bangunan tu, bina baru, untuk dijadikan pusat IKS. Jadi tempat yang begitu strategik dari segi untuk tujuan marketing lah, untuk tujuan market ni. Pemasaran sama ada secara direct ataupun mungkin ada yang pemurung-pemurung daripada luar. Mudah untuk
kemudah sampaian ke lokasi berkenaan. Jadi, itulah antara usaha-usaha yang dibuat oleh pihak pentadbiran daerah lah, juga agensi di daerah bagi mempromosikan lagi, memperkenalkan lagi produk-produk IKS kita di daerah Batu Pahat. Jadi di Benteng, betul tak Benteng tu? Benteng tu Gerai Majlis tau. Tak tahu. Benteng tu Gerai Majlis. Dia orang lama panggil Benteng. Kan? Di Benteng di Peserai tu sekarang dah berwajah baru kan. Saya itu pergi Berani Mak Syah pun dah kena pergi belakang sikit. Jadi itu antara inisiatif daerah Batu Pahat lah untuk menceriakan kawasan berkenaan dan juga secara tak langsung membantu merancakkan lagi industri ini. Jadi mungkin Tuan Haji ada beberapa perkongsian yang menarik lagi dalam membantu merancak industri keripik ni, mungkin yang Tuan Haji nak kongsikan? Itulah yang salah satu yang telah pun saya fikirkan bersama dengan pentadbiran daerah, supaya satu maklumat yang tepat dan yang signifikan untuk sesiapa saja. Sama ada perancung tu daripada negeri Johor sendiri, daripada Batu Pahat sendiri, ataupun daripada Semenanjung, daripada Sabah dan Sarawak, supaya kita mengadakan satu directory IKS ni yang kita boleh pilih. Bukan saja ada alamat di situ, bahkan kita cuba untuk menyenaraikan produk-produk yang disediakan oleh IKS itu sendiri. Jadi dengan adanya info yang kita boleh tahu, kita boleh dapatkan daripada directory itu, so kita boleh terus tuju ke mana kita nak pergi untuk mendapatkan produk-produk IKS tadi tu. Dan Tuan Haji sendiri keripik favourite? Saya memang pisang tanduk lah. Pisang tanduk, kalau keripik pisang tanduk memang saya carilah. Kalau jumpa di mana-mana pun saya akan cuba beli dan saya cuba rasa. Kadang-kadang dia variety rasa dia ni. Keripik ni. Dia ada beza tak Tuan Haji kalau antara keripik BP dengan keripik daerah lain ke? Dia memang beza lah. Kadang-kadang satu produk IKS ni dengan yang lain pun ada. Satu kadang-kadang dia punya masinnya tu tak sama. Kadang-kadang ada perasa-perasa yang moden ni. Ada yang berempah, ada yang berkari. Itu selera masing-masing. Selera masing-masing. Betul. Okay, sampai sekarang Tuan Haji, Tuan Haji tengok impact industri keripik ni kepada ekonomi penduduk tempatan macam mana? Saya lihat saya di Batu Pahat ni pun belum lama bertugas, tetapi daripada dulu cuma semasa PKP saya tengok dia punya sale lah, jualan tu oleh kerana arahan tak boleh nak buka kedai kan. Masa tu agak berudum sikit. Tapi apabila sepadan telah pun dibuka, saya lihat kalau komen-komen daripada yang saya jumpa lah, daripada penjual-penjual ni, selalunya dia kata memang dia punya istilah dia tak cukup bekalan. Istilah dia, terutamanya di musim-musim perayaan, Hari Raya Aidilfitri, di musim-musim perayaan, bekalan untuk keripik ni selalunya kita dengar tidak mencukupi. Itu maknanya dari segi permintaan saya ingat tak ada isu. Dan bukan saja permintaan di lokal di Batu Pahat, bahkan daripada daerah-daerah yang lain. Okay, Tuan Haji, kita dah sampai ke soalan yang terakhir lah. Okay, boleh tak Tuan Haji kongsikan sikit sebagai pegawai daerah Batu Pahat, ada tak perancangan yang sedang atau akan dibuat dekat Batu Pahat ni? Macam selaku pegawai daerah Batu Pahat, macam mana Tuan Haji lihat Batu Pahat ni pada masa akan depan? Sebagai anak jati Batu Pahat juga, Tuan Haji. Bagi saya lah, sebagai yang pertama sekali sebagai pegawai daerah, yang kedua memang anak jati Batu Pahat. Potensi daerah Batu Pahat ni saya tengok sangat besar lah. Sangat besar. Bukan sahaja dari segi pertaniannya, bahkan dari sudut yang saya nampak potensinya dari sudut pelancongan lah sekarang ni. So kalaulah kita boleh meningkatkan ataupun mewujudkan beberapa tempat-tempat pelancongan yang baru, jadi
banyak lagi peluang perniagaan, peluang pekerjaan kepada penduduk-penduduk tempatan untuk sama-sama meraihkan kemeriahan sektor pelancongan di daerah Batu Pahat. Apa yang saya nampak sebenarnya dari segi pelancongan di Melaka lah, kita tengok sana boleh dikatakan menjadi contohlah idola kepada Batu Pahat. Kalaulah kita boleh tarik pelancong yang ke Melaka tu boleh datang ke Batu Pahat, menikmati, saya ingat tak kurang daripada tempat-tempat yang menarik, tempat-tempat makanan yang lazat-lazat, yang enak-enak, dan juga hotel-hotel yang kita sediakan. Saya ingat Batu Pahat akan menjadi satu daerah yang kalau tak sama dengan Melaka pun akan hampir-hampir lah. Sama taraf. Hampir-hampir apabila kita sudah mula mengaktifkan sektor pelancongan di daerah ini. Itu potensi yang sangat besar lah. Dan tabir urus ataupun aktiviti menarik pelancong untuk datang ni, saya ingat tidak boleh dibuat di peringkat pentadbiran kerajaan sahaja. Bahkan mungkin melalui persatuan-persatuan pelancongan dan juga persatuan-persatuan industri hotel dan yang lain-lain lah kena bersatu untuk kita menggerakkan aktiviti potensi pelancongan ni di daerah Batu Pahat itu sendiri. Dan saya penuh yakin dan percayalah kalaulah kita dapat bersama-sama dengan swasta, dengan NGO, dengan agensi, dengan jabatan kerajaan untuk menggembling tenaga bagi kita menaikkan taraf industri pelancongan di daerah Batu Pahat ni, ramai pemain-pemain industri pelancongan dan juga peniaga-peniaga yang akan dapat manfaat daripada aktiviti inilah. Itu saya secara peribadi, pendapat saya secara peribadi lah untuk daerah Batu Pahat. Okay, baik. Terima kasih banyak Tuan Haji Zainur kerana sudi bersama dengan kami di Media Digital Johor, dan kami doakan supaya harapan dan juga impian Tuan Haji untuk melihat Batu Pahat sebagai salah satu destinasi pelancongan unggul di Johor dapat direalisasikan. Tersasul. Maksudnya kena pergi Batu Pahat lepas ni. Betul. Jadi sekian itu sahaja daripada saya, Imran Razib, dan juga Saya Sharifah Farah. dan juga Tuan Haji Zainur Adani, Pegawai Daerah Batu Pahat. Kita jumpa lagi untuk episod yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Maju Johor. Bye.